please take note. Dan lepas nanti ni pun boleh rujuk juga dalam video nanti saya share dalam Google Drive. Alright. Okay, boleh nampak dokumen ni. Ini pun saya dah upload dalam MyGuru. Jelas ke? Jelas. Seorang respon, boleh nampak? Boleh. Okay, saya anggap semua boleh nampak lah ya. Kalau tak dapat tu, okay. Ringkasan proposal pendidikan 20%. Ini saya tak nak dah, ini dah settle dah. Alright. Ini pun individu kena hantar minggu ke-10. Setiap pelajar dikehendaki menyediakan ringkasan proposal pendidikan berkaitan perkembangan bahasa dan literasi kanak-kanak. Ringkasan proposal saja, bukan proposal yang sebenar yang kamu perlu hasilkan untuk kamu punya disertasi, kertas projek ataupun tesis. Ini just ringkasan, saya dah bagi format. Okey, topik atau bidang perlu terkini dan relevan dengan keperluan semasa. Maksud di sini ialah saya nak topik-topik yang baru lah. Saya tak nak topik yang basi. Sebab tu kalau boleh topik-topik yang kamu dapat ini berdasarkan pembacaan kamu daripada kajian-kajian lepas yang terkini dan di luar negara. Mungkin something new. Macam minggu lepas kan kita belajar tentang apa, kita bincangkan tentang bahasa lisan. Ada banyak-banyak benda kat situ, ada instrumen yang sesuai. Okey. Boleh mengubah suai atau mengadaptasi kajian-kajian terkini di luar negara. Ini paling penting lah, sebab kajian-kajian di luar negara memang terkini. Kita boleh adopt mana-mana yang sesuai. Mungkin ada instrumen yang kamu dapat lagi cantik lah. Guna instrumen yang sedia ada, berdasarkan instrumen tu buat objektif kajian dia untuk apa. Okey. Sebenarnya untuk proposal ini mudah saja. Kalau kamu pandai rujuk artikel lepas ataupun tesis lepas ke apa ke, paling cantik kalau dia ada sekali dia punya instrumen, dia lampirkan. Kamu boleh ubah suai instrumen tu, boleh jadikan sebagai proposal kamu lah, tetapi mesti berkaitan bahasa dan literasi. Sampel kajian boleh terdiri pada ibu bapa, pendidik atau kanak-kanak berumur lahir hingga 6 tahun. Alright. Contoh kalau yang tajuk-tajuk yang terkini seperti yang kita bincangkan lah sebelum ini, tentang perpindahan kata, apa lagi tentang kemahiran-kemahiran yang lain, tentang konsep literasi, cetakan dan sebagainya. Okey, format penulisan nanti saya terangkan. Perlu menyediakan instrumen kajian untuk mengumpul data. Ada kesilapan eja. At least kamu ada ringkasan dalam bentuk jadual nanti dalam bentuk format, dan plus ada instrumen. Baru lengkap. Sebab instrumen tu paling penting lah. Sebab tu saya galakkan, cadangkan, nasihatkan pelajar untuk cari jurnal ataupun artikel yang dah ada instrumen dah. Tinggal kamu edit je, ubah suai saja. Ataupun cari instrumen yang sedia ada. Contoh instrumen tentang tulisan awal, instrumen tentang apa lagi, tentang bahasa dan sebagainya. Saya ada tengok beberapa, kalau dalam bahasa dan literasi yang kurang orang buat, tak tahulah mana dah. Saya dah hari tu saya dah take note dah antara kajian-kajian yang kurang dijalankan, tapi tak ingat dah kat mana dah saya simpan. Dia saya kena cari, tulis buku. Dah nak habis dah buku nota ni. Mana dah? Hari tu saya ingat
Kalau ada saya jumpa, saya share. Kalau berdasarkan kamu punya analisis artikel pun kamu rasa sesuai, boleh lah, boleh jalankan. Kan ada tugasan analisis artikel, tugasan pertama tu kan. Dan analisis artikel tu kamu rasa nak jadikan dia sebagai proposal pun boleh juga. Kamu mudah ubah saya analisis artikel tersebut. Okey, perlu hantar dalam soft copy. Okey, mengandungi cover page, senarai kandungan, ringkasan, rujukan, lampiran lah instrumen kajian. Okey, kita pergi ke, saya terangkan ni supaya lepas ni kamu boleh buat lah, supaya jelas boleh buat. Okey, inilah templatenya, format ringkasan proposal kajian. Sebenarnya ringkasan proposal kajian ni pun kamu boleh gunakan bagi untuk yang semester 1 yang tak ada proposal lagi, nak cari penyelia dan sebagainya, boleh hantar yang ini untuk peringkat awal. Yang ini saya dapat template ni, saya ubah sesuai daripada template daripada Dr. Osman Talib, Dr. OT daripada UPM. Sebab dia banyaklah juga dia punya argument tentang penyelidikan dalam negara kita. Dia banyak argue, banyak dia punya pandangan yang something new. Dia kata kalau proposal tak perlulah sampai beratus-ratus page baru nak bentang. Setakat yang ini pun dah settle, tapi itu bergantung kepada standard universiti masing-masing. Tapi saya nampak untuk tesis, untuk keperluan tugasan ni memadai. Okey, first, apa yang perlu ada? Ringkasan proposal kajian yang pertama sekali, working title. Tajuk bekerja, tajuk draft, tajuk lah, tajuk awal, supaya kamu ada nak buat apa. Sama juga dalam kajian kamu takkan dapat tajuk yang lengkap pada awal-awal pengajian. Tajuk itu akan berubah dari semasa ke semasa. Better kamu ada working title, just untuk kamu bekerja, just kamu untuk start kamu punya pengajian. So kena ada tajuk lah, tajuk kajian ataupun working title. Kata kunci, alright, kata kunci keywords apa dia. Kemudian latar belakang kajian. Latar belakang kajian, kamu boleh jelaskan tentang overview of the study, latar belakang kajian. Briefly describe the topic you are studying. Okey, maksudnya penerangan ringkas tentang fokus kajian kamu. Latar belakang dia lah, macam kita kan, macam ada latar belakang diri kita kan. Macam tu juga lah secara umum, secara ringkas latar belakang. Kemudian yang dah tak perlu panjang, saya tak nak panjang sebab ini just ringkasan saja. Okey, satu perenggan, okey dah, tentang latar belakang atau penerangan ringkas. Okey, kemudian kedua, bagi tahu kenapa, apa kepentingan kamu menjalankan kajian ini. Why? Explain why this topic is important. Bagi tahu kenapa topik ini penting untuk dikaji. Kemudian state what are the current issues or problem relate to the topic. Peringkat awal ni lah. Okey, dalam peringkat mana dah tadi, latar belakang ini. Okey, satu, secara ringkas dia punya apa, penerangan, apa kepentingan. Yang ketiga, apa isu ataupun problem yang berkaitan lah, problem terkini. Kemudian akhir sekali, describe the focus are you paying attention in the title of your study. Okay, describe, jelaskan apa yang kamu nak fokuskan dalam kajian ini. Alright. Seterusnya, pernyataan masalah. Okay, pernyataan masalah. Alright, pernyataan masalah. Tolong ingat akronim ini, IPIA. Alright, pernyataan masalah. Bila buat pernyataan masalah, jangan terus pergi direct apa isu ataupun masalah, walaupun dia punya subtopik tu pernyataan masalah. Sama dalam ini boleh guna pakai dalam tesis kamu. Tu in one lah saya ajar ni untuk khusus ini dan untuk kamu punya tesis.
Bila buat pernyataan masalah mesti bermula dengan idea dulu. Idea, kerangka, dasar atau standard sedia ada. Okey, contohlah saya punya working title ni tentang tulisan awal. Contoh tulisan awal kanak-kanak. Contohlah. Ataupun perbandingan. Contoh, ini contoh mudah je saya tanam. Perbandingan tulisan awal kanak-kanak mengikut apa? Mengikut jantina, contohlah. Simple. Ini lebih pada tinjauan lah, ataupun deskriptif saja. Perbandingan tulisan awal kanak-kanak mengikut jantina. Contoh latar belakang kajian kita terangkanlah apa itu tulisan awal, apa kaitannya dengan literasi. Kemudian terangkan apa kepentingan kajian, kepentingan tulisan awal, apa isu-isu yang berlaku terkini dan sebagainya tentang tulisan awal. Kaitkan juga dengan jantina, peringkat awal tu mungkin ada pengaruh jantina ke, contohlah. Kemudian akhir sekali fokus, kajian ini dijangka untuk membandingkan bla bla bla. Okey, dah settle. Kemudian pernyataan masalah, idea ataupun dasar ataupun standard sedia ada. Mungkin idea ataupun dasar standard sedia ada mungkin boleh terangkan mengikut dalam kurikulum, mengikut standard. Okey, untuk tulisan awal ni macam mana? Maksudnya kanak-kanak perlu kuasai sampai peringkat mana, kemahiran apa, compengan ke, ataupun sampai boleh tulis huruf atau ayat ke dan sebagainya. Idea atau standard. Kemudian apa pula pengaruh jantina? Kalau standard yang sedia ada mungkin boleh rujuk kepada buku-buku perkembangan kanak-kanak. Ada tak pengaruh jantina peringkat awal, akademik ataupun tentang tulisan? Kalau ada spesifik, itu idea atau dasar standard yang boleh diperoleh daripada kurikulum, daripada dasar-dasar kerajaan yang rasmi, polisi dan sebagainya. Mesti bermula dengan idea. Kemudian maksudnya idea ni apa standard yang sedia ada yang kita perlu capai. Lepas tu barulah masuk problem ataupun isu terkini, ataupun simptom-simptom ataupun gap, lompang-lompang kajian, problem P. Tapi rupanya yang sekarang ni isu skrin ni rupanya bila berdasarkan kajian-kajian lepas kita nampak, contohlah ada masalah penguasaan tulisan awal kanak-kanak, contoh, ataupun kanak-kanak tak berapa dan sebagainya lah, problem tentang tulisan awal ataupun isu terkini, ataupun gap, lompang kajian. Kebanyakan kajian kamu tengok ni jarang orang buat tentang tulisan awal, jarang orang buat tentang perbandingan tulisan awal dengan jantina. Mungkin ada pun orang buat perbandingan jantina, mungkin tengok aspek lain, mungkin tengok membaca ke, matematik dia ke, ataupun kurang juga jalankan untuk awal kanak-kanak, lebih banyak di sekolah rendah atau sekolah menengah. So itu problem dan gap. Implikasi. Apa implikasi kalau kajian ini tak dijalankan, ataupun isu ini, problem sini tak diatasi? So apa implikasi? Dan akhirnya action, solusinya ialah kajian kamu ni lah. So mesti benda ni koheren, ada perkaitan. Jangan bila tulis pernyataan masalah terus tulis masalahnya terus tulisan awal. Tak, sebelum masalah tu apa dia punya idea dia ataupun standard dia, dasar yang sedia ada, rujuk kurikulum, rujuk polisi, rujuk dalam buku-buku ilmiah. Okey, baru kaitkan dengan problems. Lepas tu apa implikasi dan action, barulah lengkap sebagai pernyataan masalah. Alright, jelas ke? Faham? Boleh? Doktor nak tanya. Okey, perlu letak citation ke doktor? kalau ada soalan boleh tanya. Kau tak faham, boleh teruskan? Nak tanya doktor? Ya, Nurza Azwani. Perlu letak citation ke tak? Yes, perlu. Kalau ada perlu citation lah. Macam betul, bagus soalannya. Untuk pernyataan masalah, yes, jangan syok sendiri bagi masalah, kena ada sokongan. Mungkin mula-mula tu pandangan kamu ini disokong berdasarkan kajian, mesti ada sokongan lah. Jangan syok sendiri. Problem tu rupanya problem tu dalam kelas kamu je. Contohlah, boleh. Kalau kualitatif boleh,
peringkat awal tu boleh lah, tapi kena ada sokongan juga untuk problems. Implikasi ni action ini mungkin tak berapa lah. Idea atau problem ni kena ada dalam pernyataan saya, kena ada yang perlu, yang maksudnya kena ada sokongan ni. Bila kamu punya pernyataan tu macam obvious ataupun macam critical, maksudnya orang baca pun biar betul ni, siapa kata, kalau kamu kata je tak valid lah. Tapi kalau ada sokongan, baru orang percaya. Okay, boleh? Alright, ada lagi soalan? Okay, saya teruskan ya. And then signifikan ataupun kepentingan kajian ini tak perlu ada sumber rujukan, just kamu punya pandangan kepentingan kajian ni untuk siapa, untuk apa dan sebagainya lah. Alright. Kemudian objektif, apa objektif kajian kamu? Contoh perbandingan tulisan awal kanak-kanak mengikut jantina. Objektif lah, mungkin umum ataupun spesifik. Alright, objektif. Objektif kena sesuai lah. Kalau kajian kamu kuantitatif, kuantitatif punya objektif. Kualitatif, kualitatif lah. Okay, just simple. Contoh lah, objektif pertama, mengenal pasti, daripada tajuk lah, mengenal pasti penguasaan ataupun pencapaian tulisan awal kanak-kanak lelaki. Contohlah objektif utama, sebab dia nak tengok kan, ini contoh mudah lah, dia nak tengok perbandingan. Kalau kajian ini untuk master mod ini tak sesuai lah. Ini just simple. Ini untuk peringkat degree boleh lah tajuk ni, degree master mod C, tengoklah dia punya sampel dan sebagainya. Mungkin boleh, mungkin tak, tengok daripada dia punya research. Ini just saya nak bagi contoh mudah je bagi faham. Kanak-kanak perempuan, ini contoh penulisan untuk kuantitatif yang berbentuk deskriptif. Lepas tu akhir sekali mengenal pasti perbezaan. Contohlah, mengenal pasti perbezaan pencapaian mengikut jantina. Biasanya macam tu lah. Tajuk tu dia biasanya, kalau jenis yang kuantitatif macam tinjauan macam ni, biasanya tajuk tu akan diperoleh untuk pada objektif yang terakhir. Tajuk dia untuk perbandingan kan. Sebelum buat perbandingan tu kena ada, kita buat apa, tengok yang lelaki dulu, perempuan dulu, lepas tu baru kita bandingkan. Itu contoh mudah. Soalan kajian ataupun hipotesis, ubah saja. Soalan kajian atau hipotesis ubah saja. Apakah tak pencapaian ataupun apakah tak pencapaian tulisan awal kanak-kanak lelaki? Soalan kajian. Kalau ada yang buat terus direct, satu objektif, satu soalan. Kalau 3 objektif, 3 soalan. Apakah tak pencapaian tulisan awal kanak-kanak perempuan? Adakah terdapat perbezaan pencapaian tulisan awal kanak-kanak mengikut jantina? Contohlah. Kumpulan data macam mana? Setiap soalan tu macam mana kamu kumpulkan data? Kumpulan data dia lah, sama ada guna senarai SMA, guna ujian apa, guna soal selidik dan sebagainya lah. Seterusnya analisis data apa yang kamu gunakan. Alright. Okay, seterusnya tinjauan literatur. Tinjauan literatur ni merujuk kepada, tapi saya tak nak banyak lah kat tinjauan literatur ni. Kajian-kajian lepas yang berkaitan je lah kamu masukkan. Sebab saya tak nak di dalam bentuk proposal yang sebenar, just ringkasan untuk tugasan saja. Yang paling penting objektif, apa metodologi dan apa instrumen ataupun data yang akan kamu dapat. Tinjauan literatur ni just bolehlah masukkan beberapa analisis ataupun kajian-kajian lepas yang berkaitan. At least 3, sekurang-kurangnya 3 lah untuk kajian, untuk tugasan ini. At least 3 kajian-kajian yang berkaitan. Kemudian kerangka teori pun just maklumkanlah teori apa yang berkaitan dengan tajuk kamu. Okey, dan akhir sekali reka bentuk kajian, metodologi. Ini bab 3 sebenarnya, reka bentuk kajian SAMT. Okey. Strategi
approach, pendekatan, metod, kaedah, teknik. Tapi yang ini bergantung kepada buku ataupun kajian ataupun pakar-pakar lah. Dia kadang-kadang berubah istilah. Approach dengan metod ni, pendekatan dengan kaedah ni kadang-kadang bertukar ganti. Bergantunglah pada kamu. Kalau guna Creswell ada istilahnya, kalau guna ni ada istilahnya. Tapi untuk kajian ni saya lebih fokus SAMT ni lah. Maksudnya bila kamu jelaskan reka bentuk kajian ataupun metodologi, kena ada 3-4 elemen ni. SAMT. Strategi. Strategi maksudnya fokus kajian kamu lah. Strategi untuk apa? Untuk mengenal pasti perbandingan tulisan awal kanak-kanak mengikut jantina. Approach ataupun pendekatan. Approach atau pendekatan guna kaedah, guna pendekatan apa? Kuantitatif ataupun kualitatif ataupun mixed method. Just bagi tahu je lah, pendekatan kajian ini ialah cara kuantitatif. Metod ataupun kaedah, kaedah apa yang gunakan? Kalau kuantitatif, kaedahnya mungkin apa? Guna apa? Tinjauan contohnya, eksperimen. Itu je lah. Dua kalau kuantitatif. Kalau kualitatif, kaedah mungkin kajian kes, etnografi dan sebagainya lah. Itu kaedah. Teknik merujuk kepada tata cara mengumpul data. Teknik guna apa? Soal selidik, guna ujian, guna senarai SMA. Itu teknik. So kena bezakan lah. Personally daripada kuanti ataupun kuali. Metod, kaedah apa. Alright. Populasi dan sampel ini bergantung lah. Populasi, kalau ada populasi nyatakan, kalau tak ada biasa kualitatif tak ada populasi. Biasa ada populasi ni yang kuantitatif, yang berbentuk tinjauan ada populasi. Sebab dia nak buat generalisasi kepada populasi. Teknik persampilan dan sampel. Right. Untuk memahami, sebab dalam buat research dia ada dua aspek yang perlu kamu faham. Satu aspek epistemologi, satu aspek metodologi. Epistemologi ni berkaitan kamu punya konten kajian, fokus kajian kamu, bidang kamu. Okay, kalau contoh kat sini tulisan awal, itulah epistemologi. Epistemologi kamu kena faham secara in-depth tentang tulisan awal tu. Daripada konsep, definisi, kepentingan, kemahiran, apa-apa sahaja berkaitan tulisan awal, orang tanya je, kamu boleh jawab. Itu sebab tu kita buat kajian. Dia buat kajian skop kecil tetapi in-depth, mendalam. Dari A to Z kamu tahu, mesti kamu kuasai. Itu ialah epistemologi dan kamu boleh menguasainya dengan pembacaan buku-buku berkaitan fokus kajian lah, konten kamu. Buku-buku ilmiah, buku-buku awal kanak-kanak, perkembangan buku tentang literasi, tentang tulisan, artikel-artikel kajian lepas dan sebagainya. Itu epistemologi. Yang kedua ialah metodologi, ialah berkaitan bab 3 ni lah, metodologi. Cara nak menguasainya, kena merujuk buku-buku penyelidikan. Creswell, apa lagi, Bogdan, Macmillan and Shoemaker, itu yang biasa. Okey. Bahasa Melayu ada juga lah, tapi kalau untuk peringkat Master Mode A, Mode B, PhD, disarankan guna rujukan yang primer, yang utama, yang asal, yang saya sebut tadi lah. Baru boleh faham benda-benda semua. Benda-benda ni ada semua diterangkan dalam buku-buku penyelidikan. Okay, instrumen kajian itu populasi, teknik dan sebagainya lah. Alright. Instrumen kajian saya pun tak panjang lebar lah nak terangkan, sebab saya pun dipantin kamu ada ambil apa, kursus kaedah pendidikan kan, kaedah pendidikan dalam pendidikan. Itu pun ada berkaitan lah dalam ni. Okay, instrumen kajian maksudnya instrumen apa yang kamu gunakan. Instrumen kalau ada yang sedia ada, okey lah. Contohnya macam apa, soal selidik ke dan sebagainya. Instrumen kajian lah. Lebih baik jangan untuk peringkat, untuk tugasan ini tak perlu bina sendirilah. Instrumen kajian boleh guna instrumen kajian yang sedia ada dalam kurikulum, dalam buku-buku ilmiah, tentang buku-buku perkembangan tentang literasi, boleh masukkan. Rujukan mana-mana yang ada kamu cite, kita ada rujukan lah. Sumbangan kajian, apa sumbangan kajian ataupun implikasi kajian berkaitan kajian ni lah. Sumbangan kajian, apa dapatannya, itu maksudnya sumbangan kajian, apa dapatannya. Okey, sumbangan kepada
kepada guru ke, implikasi dia sumbangan lah sebagai aspek teori ataupun amali, sumbangan kajian. Saya sengaja buat dalam bentuk macam ni supaya dia nampak lebih ringkas, padat tetapi tepat. Saya tak nak dalam bentuk penulisan yang biasa. Nanti macam nak buat proposal baru pula. Okey, ada soalan? Senyap je, faham ke? Boleh ke? Ya. Ikut numbering yang duduk bagi. Macam mana, Masyita? Yang minta dulu ikut numbering yang duduk bagi. Numbering ni? Satu, Ikut template ni je. Saya tak nak kamu masuk dalam penulisan yang biasa. Ikut template ni je. Okay, ada lagi? Cuma macam mana caranya kamu nak buat ni? First, saya kata nak senang, cari artikel ataupun instrumen yang sedia ada di luar negara yang kamu nampak tajuk menarik. Lepas tu ubah suai saja. Kalau ada pun dia punya objektif ke dalam artikel tu pun kamu boleh edit, ubah suai, translate pun saya terima. Poinnya saya nak tak kajian-kajian baru. Tak payah kamu pening nak fikir ke apa, tengok balik apa dia punya. Kalau nak ubah suai dia punya background pun tengok artikel tu kan. Dalam artikel tu pun ada background study kan, literature dia pun boleh lah ambil sikit-sikit. Kemudian apa lagi objektifnya, tengok kamu adapt. Kalau peringkawan ni lah, sebab saya poinnya saya nak tajuk yang baru, bukan saya nak tengok konten sangat. Saya nak tengok kajian baru, tajuk baru, objektifnya, metodnya betul. Dan sebagainya. Kalau macam contoh lah, macam siapa yang minggu lepas Sauni ada bagi contoh, tunjuk dia buat analisis artikel dia kan, dia buat family literasi. Family literasi something new, bukan something new lah. Kalau di luar tu memang dah banyak dah orang fokus kajian memang family literasi dah. Kat Malaysia ni tentang parenting, family, tentang literasi memang sangat kurang. So itu something yang tajuk yang bagus. So apa tak ambil artikel asal tu, contoh Sony ambil artikel asal tu, apa objektif dia, apa tajuk dia, boleh ubah suai, apa instrumen dia. Sebenarnya senang, mudah. Yang susahnya sebab bila kita tak membaca, bila kita tak mencari sumber, kita fikir sendiri, kita tension sendiri. Padahal memanglah tension sebab kita fikir sendiri, tak membaca, fikir termenung, apa nak buat ni, susahnya apa instrumen, apa ni. Tapi saya minta kamu sebenarnya senang je, duplicate kajian sedia ada, edit, bukan copy paste lah, copy, edit, paste, translate. Cari artikel yang wow, ini something kalau Dr. Jupri baca je ni, confirm terima. Macam tu, sebab tu kena sentiasa mencari artikel-artikel. Kalau ada 5 komponen, bahasa, cetakan, fonologi, kefahaman naratif, tulisan awal, rujuklah mana-mana yang kamu minat. Ataupun nak tengok family literasi, nak tengok pula persekitaran ke apa ke, banyak boleh buat. Jangan fikir sendiri, rujuk, baca, cari artikel, rujuk. Kalau fikir sendiri tak buat apa, memang tension. Okay, saya pun bukan nak proposal betul, just assignment je. Nak proposal betul biar pening nanti kemudian lah, bukan pening dah untuk assignment ni. Alright, yang itu saya nak kalau tak ada, saya nak tunjuk satu contoh yang dahsyat daripada Dr. OT punya. Rasa saya ada save. Kamu kenal ke Dr. OT? Pernah tengok tak dalam Facebook? Dia aktif kat Facebook. Saya pun banyak belajar tentang research daripada post-post dia. Dr. Osman tadi. Ya. Dia pandangan dia memang kritikal tentang pendidikan, tentang penyelidikan dan sebagainya. Ada saya setuju, ada yang tak setuju, tapi itulah kita meraihkan perbezaan pendapat kan, tak ada masalah. Okey, mana dia punya contoh? Ni contoh dia. Nanti carilah Dr. Osman Talib, dia punya Facebook. Kita buka lah. Tapi dia lebih pada pendidikan sains. Tapi
Tapi dari segi metodologi kita boleh belajar daripada dia, bukan konten lah. Mana dah? Yang membentang sabar ya, sekejap je lagi. Dah berkobar-kobar dah tu nak bentangnya. Okey, ni ada maksudnya. Ini Dr. Osman Talib. Boleh nampak? Saya baru download tadi. Saya tengok dia baik lah, dia banyak, dia bagi share. Dia pun banyak buku-buku tentang pendidikan. Saya kalau nak faham, boleh beli buku ni pun. Ada buku yang dia satu tu tentang kaedah asas pendidikan. Itu good. Nak faham bab 1 perlu ada, bab 2 apa, itu memang bagus. Saya pun rujuk yang itu. Okay, working title, keywords. Keywords ni macam kata kunci lah. Overview of the study, latar belakang, dia bagi singkatan TIPA. Topik, tentang topik, important, problem, attention. Itulah macam tadi tu lah. TIPA. Ini contoh. Ini saya download ni daripada Facebook dia. Lebih kurang lah. So maksudnya contoh ini STEM education. Kita nak STEM education, mungkin early writing dan sebagainya. Saya tak tahulah apa yang akan kamu dapat. Mungkin ada yang dapat tentang penggunaan teknologi ke untuk literasi awal lah. Mungkin ada something new juga. Problem statement 4I. Dia dah ubah dah sikit. Seperti tadi saya sebutkan IPIA. Dia idea ataupun standard dia, issue ataupun problem. Buat macam ni pun okey dah. Satu-satu perenggan pun dah cukup dah. Problem, ada citation. Ada tak ditanyakan, ada citation. Itu problem. Implication, intention ataupun dia punya solution lah. Objektif, sampai dia letakkan ASPO, action verb specific problem objective. Tapi tak perlu ikutlah. Yang penting menjawab kamu punya soalan lah, berkaitan dengan topik kajian ataupun ubah sesuai yang sedia ada. Research question ataupun hypothesis. Kalau kuantitatif macam mana, kualitatif macam mana. Ini contohlah hypothesis. Theoretical framework tak adalah, tak perlu buat. Literature review, saya tak nak buat macam ni. Just untuk peringkat ini, just ambil yang saya nak previous study saja. Previous study dalam 3 pun cukup lah. Buat dalam bentuk analisis dan sintesis tu yang dah belajar apa, analisis statika. Kemudian metodologi, RPID, research design, approach, method, procedure, sama lah yang tadi. Instrument, data analysis. Itu contoh lah. Mudahnya macam saya sebutkan tadi, poinnya ialah semua benda ni kalau kamu dapat satu artikel yang menarik, artikel kajian semua boleh buat, semua dah ada dah, tinggal ubah soal saja. Okay, stop sharing. Alright, ada soalan? Itu saja tentang ringkasan proposal pendidikan. Poinnya ada borang ni dan lampikan sekali dia punya instrumen. Pastikan buat benda tu confirm lah boleh buat. Nak faham yang benda-benda lain apa semua, bacalah buku-buku pendidikan. Apa analisis data, apa caranya, apa dia punya pensampaian dan sebagainya. Alright. Doktor, Ya. nak tanya sikit. Untuk penulisan tu, kita buat in point ke ataupun kita kena buat huraian ayat meleret-leret contoh ke? Tak nak leret-leret, poin-poin pun okey lah. Yang ni tak nak meleret-leret. Nak meleret-leret dalam tesis kamu nanti. Untuk saya punya tak perlu meleret. Yang penting jelas, tepat, kita faham. Dan konten tu sesuai lah dengan subtopik tu. Jangan cerita pasal persampilan kajian, tiba-tiba cerita pasal instrumen. Itu memang tak betul lah. Maksudnya saya konten yang kamu nak buat tu tepat. Tak kisah dia ringkas ke apa ke, tak perlu panjang-panjang. Okay? Terima kasih doktor. Alright.
Doktor nak tanya, Ya. boleh tak doktor bagi tahu apa contoh tajuk yang doktor tak mahu? Contoh tajuk penggunaan, contohlah penggunaan kad imbasan untuk apa, kemahiran membaca kanak-kanak. Kad imbasan dah basi dah. Pendekatan belajar melalui bermain untuk banyak dah orang buat, basi dah. Contohlah. Apa lagi yang biasa saya dengar, apa, nyanyian, basi. Bukan maksudnya tak boleh, tapi ramai dah orang buat. Itulah maksudnya kenapa saya kata saya nak something new lah, something yang kita baca. Saya pun itu contoh-contoh. Kalau contoh-contoh yang kajian-kajian baru macam tadi lah, family literasi, ataupun nak buat tentang apa, untuk kanak-kanak, untuk peringkat bayi contohnya, macam mana dia punya penguasaan praliterasi, contohlah macam mana dia punya untuk setahun ke bawah. Mungkin tak ada, mungkin kajian lepas tak ada, kita pun boleh fokus kajian, tak ada orang buat macam apa sebenarnya pencapaian untuk bayi setahun ke bawah ni, apa sebenarnya dia boleh buat. Just bahasa bukan lisan contohnya kan, non verbal language, orang tak ada buat, tak ada kaji. Contoh non verbal language ni apa? Senyuman, dengukan, body language, orang tak ada kaji. Itulah something new. Ataupun benda-benda lain lah tentang apa lagi, tentang kalau membaca-baca ni banyak dah tentang fonik lah, apa benda lah, basi. Apa yang tak basi, rujulah dalam artikel-artikel kajian lepas. Saya pun tak nampak lagi apa yang kamu dah dapat lah. Macam yang minggu lepas, yang grup siapa, Cikgu Zaini, ada beberapa poin part saya kata yang ini sesuai, ini boleh, kan. Kalau bijak pandai tu boleh sebenarnya, itu jadikan salah satu dia punya objektif pun boleh jadikan sebagai, kan hari tu kan ada tiga instrumen kan, salah satu instrumen tu pun kamu boleh pakai untuk assignment ni. Ada yang vocabulary test, ada yang apa lagi, test apa benda, macam tu lah. Okey, ada soalan lagi? Sebab saya dah habis dah, saya nak tengok presentation untuk petang ni. Berapa minit dah? Okey, kalau tak ada apa, saya menjemput kumpulan yang kedua untuk meneruskan sesi pembentangan pada hari ini. So, bolehlah share apa yang patut kepada kita teruskan. Saya serahkan kepada ahli kumpulan. Boleh perkenalkan diri dan teruskan membentang lah. Boleh nampak tak? Nampak tapi kecil sikit. Saya full screen Yes. Baik, nampak. Full screen slideshow. Okay, good. Saya pun dah dapat ada ahli kumpulan kamu tadi. Okey, tak apa, teruskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera kepada Dr. Jufri dan juga rakan-rakan yang lain. Dalam 15 hingga 20 minit je Baik. Baik, kami daripada kumpulan 2. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk tentang pengetahuan cetakan. Dan saya bagi pihak kawan saya Nur Syahira minta maaf sebab dia tidak hadir kerana masalah kesihatan. Baik, seterusnya kita lompat terus pada tajuk artikel, iaitu yang tajuk artikel yang kami pilih ialah Comparison of Children's Level of Recall, Stories Told Through E-book and Picture Book. Seterusnya, baik, tujuan kajian ini yang dijalankan adalah untuk membandingkan kesan cerita yang diceritakan melalui buku atas talian, e-book dan buku cerita bergambar terhadap tahap mengingat kembali kanak-kanak. Jelas di sini? Baik, seterusnya adalah soalan kajian di mana objektifnya adalah untuk menjawab soalan kajian, iaitu apakah kaedah penyampaian cerita yang memberi kesan kepada tahap mengingat kembali kanak-kanak. Di mana kaedah tersebut adalah kaedah tradisional di mana pengkaji membacakan cerita kepada kanak-kanak, dan kaedah yang kedua adalah kaedah teknologi di mana
pengkaji menayangkan cerita melalui e-book. Baik, seterusnya, dalam metodologi yang terdapat beberapa bahagian iaitu reka bentuk kajian, kaedah kajian, sampel kajian, instrumen kajian dan juga analisis kajian. Seterusnya, baik, dalam reka bentuk kajian, pengkaji jalankan kajian secara kuantitatif di mana kajian tersebut dijalankan secara eksperimental. Dapat dua kumpulan, iaitu yang pertama kumpulan kawalan dan juga kumpulan eksperimen. Kumpulan kawalan diceritakan cerita bergambar oleh pengkaji itu sendiri, manakala yang kumpulan eksperimen cerita ibu diceritakan melalui projektor lah, dan kemudian ujian pasar dijalankan. Baik, untuk sampel kajian terdiri daripada pengkaji menggunakan pensampelan rawak mudah. Kemudian setiap kumpulan terdiri daripada 10 orang kanak-kanak yang sama umur, dan mereka dipilih secara rawak daripada dua kelas yang berbeza daripada sebuah tadika yang berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional Turki. Oh, ini daripada Turki lah. Rawak juga dipilih kerana dapatan kajian ini dapat diaplikasikan kepada populasi. Walaupun kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen ini dibanding 10 orang kanak-kanak, tapi disebabkan digunakan persediaan rawak, jadi dia boleh generalisasikan kepada populasi. Baik, seterusnya, instrumen kajian pula, pengkaji menggunakan 5 buah buku yang dipilih secara rawak daripada buku cerita prasekolah, dan cerita tersebut didigitalkan oleh pendidik. Maksudnya satu buku yang biasa, tapi lagi didigitalkan buku cerita yang sama kepada e-book. Okey, buku cerita ni adalah Hungry Caterpillar, Brave Field, Tiny Seed, The Most Ordinary Tree of the Forest, Dinosaur Came Out of My Seed. Dan kumpulan kawalan, seperti saya cakap tadi, dibacakan cerita bergambar oleh pendidik. Maka kemudian yang kumpulan eksperimen pula, e-book, diceritakan menggunakan komputer, projektor, skrin, projektor dan juga sistem suara. Dan untuk kumpulan data, selepas 1 jam sesi storytelling, pengkaji menjalankan temu bual bersama kanak-kanak secara one-to-one. Dan dalam temu bual itu dia ada menggunakan skala Likert, iaitu 4 poin benar dan ingat dengan terperinci, yang 3 poin kurang ingat, 2 poin tidak ingat, 1 poin salah ingat. Dan masa dia interview tu dia akan tanda-tanda lah poin tu. Sebab dia, contoh soalan yang ditanya kepada kanak-kanak, iaitu yang pertama, do you remember the name of the storybook? Do you remember the name of the character storybook? So masa soal jawab tu, pengkaji tu akan tandakan mengikut skala Likert. Baik, terusnya adalah analisis data. Pengkaji menggunakan Mann-Whitney group test. Baik, seterusnya company akan Okey, selamat siang kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Company Anak Perempuan Syangka akan menerangkan tentang dapatan kajian dan sintesis artikel. Dalam slide-slide yang seterusnya, saya akan menerangkan signifikan perbezaan dalam mengingat kembali, iaitu recall, kandungan buku antara kumpulan yang diberitahu melalui buku cerita bergambar dan kumpulan yang diceritakan melalui e-book. Okey, pada buku yang pertama, Hungry Caterpillar, kedudukan min kanak-kanak dalam kumpulan cerita bergambar 14.00. Maknanya dia lebih daripada purata bilangan kanak-kanak, iaitu min, kedudukan min 7.64 pada e-book. Okey, yang bagi buku yang kedua, kedudukan min kanak-kanak dalam kumpulan cerita bergambar 13.65, iaitu lebih daripada kumpulan cerita e-book, iaitu kedudukannya 10.35. Okey, bagi buku yang ketiga, Tiny Seed, kedudukan kanak-kanak dalam kumpulan cerita bergambar 13.60 adalah lebih tinggi daripada jumlah peratus kanak-kanak dalam kumpulan cerita e-book, iaitu 7.40. Okey, bagi buku yang keempat, kedudukan min kanak-kanak dalam kumpulan buku cerita bergambar 13.35 adalah lebih tinggi daripada jumlah purata kanak-kanak dalam cerita e-book, iaitu 7.65. Bagi buku yang kelima, kedudukan min kanak-kanak dalam cerita bergambar 13.30 berbanding dia tinggi daripada kumpulan cerita e-book, iaitu 7.30.
Okey, rumusan dapatan kajian. Dengan ini kita dapat merumuskan bahawa kanak-kanak yang diceritakan dengan cerita bergambar mempunyai tahap mengingat kembali yang lebih tinggi berbanding dengan kanak-kanak yang diceritakan melalui ibu. Okey, seterusnya ialah sintesis artikel. Yang pertamanya, melalui buku cerita bergambar, kanak-kanak dapat menggunakan ilmu pendengaran, penglihatan dan sentuhan berlangsung pada masa. Maknanya budak dia akan dapat mendengar dan melihat sesuatu gambar secara langsung. Maknanya kalau kita pergi next page dekat e-book tu, budak tak dapat sangat dengan melihat gambar ke, dia orang nak dengar lagu ke apa ke, dia orang macam dalam masa yang tertentu saja. Kalau kita gunakan buku gambar, budak dapat mengambil masa untuk melihat satu gambar ataupun nak sentuh gambar macam tu pun dia orang boleh ambil bahagian. Okey, yang seterusnya, kanak-kanak memperoleh pengalaman dan menghayati jalan cerita yang dibaca secara langsung semasa buku cerita bergambar. Okey, yang ini ikut pengalaman saya pada bulan 8 yang menjelang bulan kemerdekaan, saya gunakan bagi budak-budak dekat kelas sekolah saya bagi diorang tengok gambar toko-toko, gambar bendera apa semua kan. Diorang dapat kenal nama bendera, maksud setiap warna lah, 4 warna. Diorang boleh ulang, diorang boleh cakap. Tapi masa saya gunakan komputer, saya tunjuk gambar bendera, diorang tak boleh nak cakap yang tu dan kegemilang. Diorang tak dapat nama tu. Maknanya saya tunjukkan bendera yang benar tu, diorang dapat tahu apa tu bendera, apa tu fungsi bendera, kenapa diorang berdiri tegak masa nyanyi lagu negaraku, macam tu semua. Okey, yang seterusnya, meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak untuk menjawab soalan hebat. Okey, contohnya cerita tu pasal hutan. Kita boleh nak tanya, dekat hutan tu ada berapa, ada apa binatang? Harimau, singa, ular, apa semua. So kita boleh lah tanya, harimau tu ada berapa kaki? Dia tu makan apa? Kalau ular, dia macam mana? Dia ada kaki ke tak? Kenapa dia boleh bisa? Macam tu lah. Kita boleh tanya soalan hebat mengikut mengikut cerita. Okey, seterusnya. Okey, yang untuk slide seterusnya saya serahkan kepada Fitness. Okey, selamat sejahtera semua. Okey. Seterusnya saya akan bentangkan refleksi. Kalau yang bentang ni boleh bagi tunjuk video tak supaya jelas nampak muka dan macam seorang-seorang. Kalau keadaan mengizinkan lah. Okey, pertamanya ialah Alright. Pertamanya ialah kajian membuktikan bahawa kanak-kanak mengingati maklumat lebih benar, tepat dan terperinci yang diperoleh daripada cerita bergambar kerana mereka menggunakan lebih dari satu daya, iaitu daya sentuhan, penglihatan dan pendengaran berbanding dengan ibu. Kerana ibu hanya menggunakan 2 daya sahaja, iaitu menggunakan indera melihat dengan mendengar sahaja. Okey, seterusnya ialah kanak-kanak memerlukan sumber yang sangat sesuai untuk memperoleh maklumat. Seterusnya, kajian juga menunjukkan bahawa kanak-kanak yang menggunakan buku cerita bergambar lebih mahir dalam menerima maklumat, menyimpan maklumat dan menceritakan semula maklumat yang diperoleh itu dengan lebih benar. Next. Kanak-kanak yang menggunakan buku juga lebih cepat menerima maklumat, tetapi maklumat yang diperoleh itu kurang berkesan. Melalui e-book, maklumat yang diperoleh hanya boleh disimpan dalam jangka masa yang pendek sahaja. Kanak-kanak sukar mengingat kembali maklumat yang diperoleh daripada e-book. Kesimpulannya, buku cetakan bergambar adalah sumber yang sangat sesuai bagi kanak-kanak untuk pemerolehan maklumat dan penyimpanan maklumat tersebut untuk jangka masa yang panjang. Seterusnya ialah penulisan refleksi ataupun rumusan.
pada peringkat awal usia kanak-kanak mengalami perkembangan yang sangat cepat dari semua aspek seperti perkembangan kognitif, sosial dan bahasa. Kanak-kanak akan mula belajar sesuatu perkara dan mengimbas kembali perkara yang mereka pelajari. Terusnya, data menunjukkan bahawa tahap mengingat kembali kanak-kanak melalui buku cerita bergambar adalah sangat berkesan berbanding maklumat yang diperoleh daripada ibu. Kanak-kanak yang menggunakan buku cerita bergambar lebih mahir memperoleh ilmu dan mengingat semula, iaitu menceritakan kembali maklumat yang mereka belajar. Lepas tu, ini kerana mereka dapat memegang dan melihat gambar-gambar ilustrasi dalam buku tersebut pada masa yang lama mengikut kehendak mereka. Manakala dengan e-book, kanak-kanak hanya melihat gambar sepintas lalu sahaja. Seperti kawan tadi beritahu, mereka dapat melihat sepintas lalu saja. Mereka tak pandai untuk pause ataupun tengok balik gambar itu kalau kita gunakan TV ke, komputer ke atau telefon pintar. Justru itu mereka kurang mengingati maklumat yang dilihat itu. Terusnya saya serahkan kepada Sauni. Okey, terima kasih. Baiklah, saya akan teruskan Video tolong on Sauni kalau kalian mengizinkan. Masa ni lah video on. Kejap, saya keluar dulu dari ni. Kejap ya. Kena tekan. Seorang, okey. Mana dah? Okey, kita sambung. Okey, saya akan teruskan dengan implikasi kajian dan juga cadangan pengajian. Setelah membaca artikel ini, kami mendapati terdapat beberapa implikasi yang dapat kami huraikan. Implikasi yang kami ingin huraikan adalah tertumpu kepada kesan positif daripada pengetahuan cepakan yang dikaji di dalam kajian ini. Implikasi utama yang dapat kami huraikan ialah penggunaan buku sebenar ataupun cepakan dia sangat berkesan. Yang kedua, dia fleksibel, dan ketiga, interaksi yang menyokong perkembangan masa, di mana kesannya boleh dihuraikan seperti berikut. Yang pertama, dia lebih berkesan berbanding dengan penggunaan e-book dan telah dibuktikan melalui kajian yang telah dibuat oleh penyelidik. Yang kedua, dia lebih fleksibel digunakan untuk tahap kanak-kanak. Dan yang ketiga, hasil kajian dapatkan membantu guru atau ibu bapa untuk mencapai objek di mana dengan penggunaan buku cetakan atau buku sebenar, guru atau ibu bapa bebas menggunakan berbagai teknik dan kaedah untuk mewujudkan interaksi yang aktif dan secara tidak langsung akan meningkatkan pengetahuan bahasa kanak-kanak melalui sesi soal jawab. Dan yang keempat, kanak-kanak dapat meneroka dengan cara kanak-kanak dapat menyentuh buku dan dapat melihat objek perkataan dengan lebih jelas. Yang kelima, dapat menyokong ingatan kanak-kanak tentang bahasa yang digunakan di dalam buku. Okey, kita teruskan dengan cadangan kajian. Cadangan pertama yang kami perolehi daripada kajian ini ialah kesan penggunaan buku cerita cetakan terhadap anak-anak yang berbeza perlu dikaji menggunakan bahan yang berbeza juga, iaitu mengikut tahap kanak-kanak, supaya hasil dapatan kajian akan datang akan lebih tepat dan terperinci. Untuk cadangan yang kedua, untuk kajian lanjutan yang akan datang, harapkan bilangan sampel atau kanak-kanak diuji boleh ditambah supaya ianya digeneralisasikan kepada populasi tertentu, dan kajian ini dapatan kajian ini akan lebih terperinci. Dan cadangan yang ketiga, dalam kajian yang kami baca,
pengkaji telah memilih 5 buah buku cerita bergambar secara rawak. Jadi, diharapkan kajian yang akan datang, pengkaji dapat memfokuskan kepada jenis buku cetakan sendiri yang bukan hanya kepada cerita tetapi dalam konsep buku berwarna, buku nombor ataupun buku yang berkonsepkan huruf. Okey. Di sini saya dah rumuskan keseluruhan pembekalan kami. Secara keseluruhan pembincang pembekalan kami bahawa buku cerita bergambar mempunyai tahap mengingat kembali yang lebih tinggi berbanding dengan kanak-kanak yang diceritakan melalui e-book. Okey, sekian sahaja dari kami dan ini merupakan hasil perbincangan kami lah. Ada 3 kali Sekian, pun terima kasih dan saya kembalikan. Alright. Mungkin lain data clear dah, sekarang hujan ni. Alright. Slide tak apa, kekalkan dulu. Alamak, dah potong dah. Tak apa nanti. Alright, mungkin Okey. mungkin yang lain mungkin ada respon tentang tajuk kita pada hari ini sebelum saya bagi maklum balas. Okey, saya open kepada semua. Mungkin ada pandangan, pendapat, pengalaman nak dikongsikan tentang tajuk yang berkaitan ya, tentang buku cerita bergambar dengan e-book ataupun konsep hari ini kita nak tekankan iaitu pengetahuan cetakan. Sila bagi respon, mungkin dalam 2-3 orang. Ambil peluang dan ruang yang diberikan. Tak ada dah. Pergi mana dah semua orang? Dah balik, tidur. Kita 29 orang. 29 tu dah 27. Kalau tak ada nak volunteer, saya paksa rela je lah bagi respon. Daripada tak ada langsung. Siti Nadia Kasim ada? Ada. Okey, bagilah respon pada kawan-kawan kamu. Dah penat bentang. Ya, sila. Dah tengok tadi kan, bentang kan? Ni apa-apa sahaja berdasarkan pembentangan tadi, apa yang kamu dapat? Mungkin boleh kaitkan dengan pengalaman. Tak jelas lah. Tak dengar. Hello? Suara saya boleh dengar Ya, Siti Nadia, ada apa-apa yang boleh nak dikongsikan? Tak dengar. Okey, tak apa. Kita bagi yang lain lah. Mungkin ada yang lain bagi feedback. Mungkin tak clear. Tak apa, siapa Siti Nadia tak boleh dengar lah. Bagi yang lain lah. Inilah kekangan bila kita online hujan sikit dah terganggu dah lain. Siapa lagi? Lau Jia Huan. Ada Lau Jia Huan. Saya tengok dalam kita punya ni. Where are you, Lau Jia Huan? Doktor tak dengar suara saya. Ya, saya tak dengar suara kamu, Siti Nadia.
Tak clear. Mana Lau Je Huan? Ya, Ya. doktor. Bagi feedback. Berdasarkan pengalaman saya lah, kalau buku bergambar ni kan, kalau bagi kanak-kanak masa mereka baca, macam sebab kadang-kadang dia ada pemerhatian yang tajam lah kalau banding dengan orang dewasa. So kadang-kadang kalau mereka tengok gambar dalam buku tu kan, mereka akan macam dia nampak benda-benda yang kecil lah. Macam kita orang dewasa pun kadang-kadang kita tak sangka mereka akan macam perhatikan benda kecil dalam buku tu. Yang itu umur berapa tahun? uh, Pengalaman cikgu tu. Sedangkan pengalaman saya umur 5 tahun, 5 tahun. tidak 5 tahun. Macam ada benda-benda yang kecil dalam buku tu, macam mereka akan dapat kan, mereka dapat perhatikan benda-benda yang kecil. Kalau macam orang dewasa, kalau kita tengok buku tu macam kita tengok secara keseluruhan saja. Kalau budak-budak mungkin sebab mereka macam tertarik dengan gambar tu, jadi mereka fokus sikit dengan detail-detail kecil lah dalam buku. So kamu setuju tak dengan dapatan kajian ni yang kata cerita bergambar ni lebih berkesan berbanding e-book untuk kemahiran mengingat kanak-kanak? Kamu setuju? Kalau untuk saya rasa kalau guna buku macam buku yang tradisional sikit, mungkin lebih elok lah kalau bagi budak sekolah. Sebab macam kalau ikut pandangan Waldorf kan, dia cadangkan pendedahan teknologi tu dia di awal sangat. Kalau bagi kanak-kanak, macam kalau ikut pandangan Waldorf, selepas umur, kalau tak silap saya, selepas umur 15 tahun kot baru dia memberikan pendedahan tentang teknologi. So saya rasa macam kalau kanak-kanak kecil, bagi mereka untuk macam bagi mereka macam ada peluang untuk mendelete buku tu, baca buku dulu lah sebelum mereka beralih kepada buku. okey, terima kasih Lau Je Huan atas respon yang diberikan. Bagus. Okey. Ada siapa lagi? One more. Doktor, saya nak tanya satu soalan pada kumpulan ni boleh? Ya boleh. Memang sangat digalakkan ada soalan. Okey, minta maaf, nama saya Umuhani. Saya nak tanya sebab tadi line saya agak terputus-putus. Jadi untuk pengetahuan cetakan ni secara secara general, is it printed atau hard copy sahaja? Kalau macam katakanlah macam sekarang kan kita pandemik kan, so kita buat kelas dalam bentuk online tapi kita masih menunjukkan huruf apa semua tu kan, does it still consider as pengetahuan cetakan? Contoh bila kita share buku cerita secara online dalam bentuk Google Slide atau PowerPoint, adakah masih dikira sebagai pengetahuan cetakan? Saya nak tanya tu lah, mungkin ada diterangkan tadi tapi sebab saya tak berapa dengar, jadi saya nak tahulah kalau ada. Itu soalan saya. Terima kasih. Alright, soalan yang sangat baik. Sila ahli kumpulan untuk bagi respon. Baik, saya cuba ya doktor. Ya. Baik, berdasarkan daripada pengalaman saya, kiranya daripada Umuhani ni maksudnya lah daripada bahan bantu mengajar dia kan, menunjukkan cerita daripada slide dan sebagainya. Baik, setahu saya bahan bantu mengajar ni ada beberapa kategori, iaitu pertama sekali mawjud, ada 3 dimensi, ada bercetak dan juga teknologi. Jadi kalau yang bercetak ni lebih pada bahan cetakan yang boleh dipegang, boleh disentuh, dilihat, macam buku, majalah, kad imbasan, carta, jadual dan sebagainya. Semua benda yang bercetak. Tetapi kalau benda yang melibatkan penggunaan digital, maka dia jatuh kepada bahan berteknologi. Itu yang saya faham. Dan kalau kita kata kita tunjukkan cerita daripada slide dan sebagainya, cikgu sebenarnya bagi saya, cikgu boleh ulas sebenarnya seberapa lama yang cikgu nak ceritakan tentang jalan cerita tersebut. Sebab kalau dekat sini
buku cerita tu dalam kajian tu sendiri, yang pertama sekali caranya ialah dia membacakan cerita, which is dia ada interaksi dengan anak-anak tu. Tapi dengan e-book pula, pencerita tu tidak menceritakan, dia hanya menayangkan cerita melalui apa tu panggil, projektor dan sebagainya. So dia tengok screen saja macam tu. So, Mungkin dia dah, siapa yang bercerita? Siapa yang bercerita yang masa guna projektor tu, teknologi ada suara ke ataupun just gambar lalu tu juga atau macam mana? ada suara. So maksudnya tak ada interaksi guru lah. Tak ada. Dia ada suara sebab dekat bahagian metodologi dia kata menggunakan pembesar suara dan sebagainya. Maksudnya di cerita e-book tu ada suara lah. Jadi bagi saya kalau macam contoh, kalau cikgu nak memastikan apa yang dia ajar melalui peralatan digital ni, cikgu tu sendiri olah seberapa lama yang cikgu perlukan untuk menerangkan secara detail kepada kanak-kanak. Mungkin selepas tu cikgu boleh buat soal jawab dan sebagainya untuk menilai tahap ingatan kanak-kanak. Itu yang saya fahamkan lah. Alright. Okay, terima kasih respon, harap terjawab ya. Bolehlah membantu sebab sedikit. Okay, one more kalau ada sebelum saya bagi respon keseluruhan. One more, last but not least, kalau ada. Okey doktor. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya, mungkinkah disebabkan faktor kata perbandingan antara e-book dengan buku cerita yang maujud lah, kan? Antara dua tu. Mungkin disebabkan penceritaan cikgu tu yang menyebabkan murid tu lebih faham kepada ataupun lebih tertarik kepada buku yang maujud, bukan disebabkan perbezaan antara e-book dengan buku cerita. Maksudnya buku cerita tu cikgu yang cerita, jadi murid lebih faham. Yang e-book tu cikgu tak cerita, jadi murid tak faham. Jadi maksudnya nampak macam seolah-olah guru ni sebagai antara orang kata faktor yang mengacau kajian ini. Faktor-faktor yang memberi, yang orang kata apa? Faktor-faktor yang membawa kekecauan lah kepada kajian ni. Okey, soalan yang sangat baik daripada Cikgu Zaini. Okey, lagi ada respon daripada ahli pembentang? Doktor, saya nak kata satu kali. Ya, okey. Apa yang saya rasa masa diorang guna buku tu, so dekat sekolah saya contohnya kalau kanak-kanak diorang datang, mesti diorang ambil buku, baca buku dekat luar duduk bersama-sama dengan kawan lain kan. So diorang guna buku tu, diorang dapat buku, diorang dapat lihat gambar yang ada dalam buku. Kalau yang e-book ni diorang selalunya kena guna komputer ke ataupun iPad yang ada. So diorang concentration diorang tunggu dalam e-book. Macam mana nak guna e-book, apa yang ada dalam e-book tu, daripada konten yang ada. Macam nak tengok cerita dalam e-book tu, dia jadi macam kurang lah. So diorang nak gunakan iPad sebab dia baru kan. Kalau komputer tu diorang tahu macam mana cara nak gunakan tu. So concentration diorang tak tertumpu dengan e-book, apa yang ada dalam e-book. Itulah yang saya laku. Okey. Cuma itulah orang yang tadi tu macam tak berapa jelas. Suara-suara tu tersekat-sekat, tapi tak apa. Okey, right, tak apa, saya teruskan dengan apa yang ni. So okey, untuk pengetahuan cetakan dan sebagainya saya takkan ulas banyak sebab saya akan ulas pada minggu depan. Dia ada kaitan dengan cetak persekitaran dengan satu kumpulan lagi. Minggu depan baru saya akan rumuskan tentang konten lah, tentang konsep pengetahuan cetakan ni. Cuma saya nak respon tentang kajian ini. Okey, cuba pergi slide pertama. Sebenarnya kajian ini, tahniah untuk kumpulan ni. Sebenarnya kajian inilah contoh kajian yang baru, yang jarang orang buat. Ini pun sebenarnya boleh dah, kalau bincang apa semua boleh jadikan sebagai assignment kedua tadi. Cantik dah, sebab dia buat perbanding antara cerita bergambar dengan e-book. Sebab kalau tengok sekarang, kalau bukan orang dalam background early childhood, mungkin parents kat luar sana, mungkin dia nampak e-book tu lagi baik sebab mudah, senang nak akses. So kita bukan nak ubah persepsi apa, nak bagi ilmu apa tu input lain kan. Sebenarnya
ada kajian menunjukkan cerita bergambar ni, contohlah. Itu memang kajian memang jarang dijalankan. Okey, cuba next slide. Saya tajuk artikel perbandingan, okey, perbandingan dia punya children level of recall. Cuma saya nak tanyalah kepada pembentang, ada beberapa persoalan. Satu ialah berapakah umur kanak-kanak yang terlibat dalam kajian ini? Ada dapat tak maklumat? Sebab umur ni sangat memainkan pengaruh penting dalam sesuatu. Lagi-lagi aspek recall, kemahiran mengingat, dipengaruhi kematangan, kemahiran berfikir. Boleh detect tak 10 orang kanak-kanak kan, kawalan, rawatan 10 orang. 10 orang tu umur berapa tahun? Baru kita boleh tahu, oh ini memang valid. Components of children level of recall. Okay. Ada analisis tak benda tu? Ini pun artikel baru ni tahun 2020. Baguslah. Macam mana ahli pembentang, ada jawapan? Tak apa, just honestly dapat kenal pasti ataupun tak dalam artikel ni? Baik doktor, yang saya baca dalam artikel ni, dia hanya menyatakan kanak-kanak ini sama umur, kanak-kanak prasekolah lah, sama umur, tetapi dia tak nyatakan umur itu berapa tahun. So saya assume dalam 5-6 tahun macam tu. Dia ada sebut tak preschool atau nursery, kindergarten dia cakap kan? Dia ada cakap dia kindergarten lah. Alright. Dia just tulis dekat sampel, bahagian sampel, the study was carried out with 2 different groups of the same age, tapi dia tak nyatakan umur berapa. Cuma saya rangkumkan yang mungkin kanak-kanak kindergarten ni antara 4 hingga 6 tahun. Alright. Macam tu umur dia. Okay, tak apa. Alright, itu boleh diterima. Sepatutnya dalam tu kena jelas, tapi ini dia tak ada jelaskan. Okey, tak apa, cuma dia jelaskan kindergarten tu kita fahamlah dia prasekolah ataupun tadika. Alright, kemudian cuba next slide. Okey, membandingkan kesan cerita. Kalau saya tengok ni tajuk ni pun, ini dah boleh masuk dalam mode C, master mode C boleh, master mode B boleh. Kalau dia betul-betul buat lagi eksperimen dia betul kuat, boleh sampai mode A. Dia tengoklah pada dia punya pemboleh-pemboleh ubah. Tapi something good punya kajian kesan cerita. Sebab sekarang ni dengan zaman teknologi sekarang kan, orang teknologi sekarang semua nak teknologi, nak ini, termasuklah untuk awal kanak-kanak. Sebenarnya ada panduan penggunaan teknologi untuk kanak-kanak kan. Screen time dia macam mana, apa konten, bukan main bagi je. So ini pun salah satu bukti yang membuktikan bahawa cerita buku tradisional ataupun buku cerita bergambar, kalau tengok dapatan tadi memang lebih tinggi dan dia signifikan, berbeza kan kesan dia. Maksudnya kesan, cuma dia tengok tu selepas, sebelum tu tak adalah dia test kan. Okey. So maksudnya kita tak boleh nafikan pendekatan ataupun kaedah yang tradisional memang perlu dan penting untuk awal kanak-kanak. Itu sebenarnya dia membuktikan. Kita jangan kerana peredaran zaman, generasi kita kena ikut semua teknologi tak. Walaupun sebab ini early childhood, awal kanak-kanak. Kalau ikut teori-teori perkembangan, ada tadi pembentang yang bagi tahu tadi, itu bagus, ada sokongan. Contoh paling mudah lah teori Piaget kan, Jean Piaget. Untuk kanak-kanak prasekolah dia berada pada tahap pra-operasi. Dia ada 4 atau 5 tahap kan. Pra-operasi, operasi konkret, operasi formal dan sebagainya. Dia untuk kanak-kanak pra-operasi, dia kata pembelajaran tu perlulah melebihkan kepada daripada mudah ke susah, daripada konkret ke abstrak. Konkret ni lah yang maksudnya benda maujud. So tally dengan teori, sokongan dengan teori. Walaupun zaman berubah, tapi bagi saya early childhood, lagi-lagi untuk awal kanak-kanak 4 tahun ke bawah, 6 tahun ke bawah, mesti ada BPM, mesti ada alat maujud, mesti ada benda sebenar. Sebab ada tadi saya tengok pembentang, sebab dia melibatkan pelbagai deria, sensory, deria.
kita punya ada 5 sense kan, 5 deria. Sebab kalau ikut teori juga, semakin banyak deria yang aktif dalam pembelajaran, semakin mudah kanak-kanak untuk mengingat, belajar, memahami dan sebagainya. So ini betul lah, ini sebenarnya dia boleh kaitkan dengan teori tadi, teori tentang sensori, teori Piaget tentang kepentingan cerita bergambar. Dan kita tak nafikan teknologi memudahkan, tetapi pemudah cara bukan menggantikan yang sedia ada. Mungkin teknologi memudahkan, mungkin boleh, tapi tak banyak lah. Alright. Kemudian next lagi saya nak tengok. Okay, next. Okay, next. Ni saya suka bila bincang-bincang kajian. Okay, kalau saya tengok dia punya eksperimen, dia buat eksperimental 2 group, tapi dia tak ada buat pre-test. Kalau dia lengkap, pre-test ada, post-test ada, ujian pra ada, ujian pasca ada. Tapi tak apalah, ini dia punya method, tak ada masalah. Tapi kalau untuk study, cantiknya ada pre, ada post. Itu barulah eksperimental yang penuh. Okay, sampel kajian kenapa 10 orang? Yes, untuk eksperimen dia kuantitatif. Special untuk eksperimen boleh 10 orang. Dia dalam lingkungan 10 hingga 30 orang, tak ada masalah. Sebab dia punya kekangan bukan jumlah sampel, dia punya kekangan ialah pelaksanaan pre-test, pelaksanaan intervensi eksperimen tu, dan pelaksanaan post-test. Bayangkan ada 3 fasa. Sebab tu dia sampel dia tak banyak, dan kalau tak banyak tu dia boleh fokus, dia boleh kawal. Okey. Kalau untuk tinjauan 10 tak boleh, at least 50 ke atas, 10 ke 30 ke atas dan sebagainya. Untuk eksperimen boleh 10 hingga 30 orang. Adalah daripada research. Okey, next, betul. Kalau saya tengok analisis kamu ni bagus, tepat semua. Instrumen kajian jelas, buku cerita dan sebagainya. Sebenarnya kamu pun boleh buat kajian seperti ini. Bandingkan buku-buku cerita kita yang sedia ada untuk kanak-kanak prasekolah, bandingkan dengan ibu. Orang tak buat lagi. Boleh adapt buku cerita Sang Kura-Kura dengan Arnab, apalah benda lagi dan sebagainya. Kalau okey dan sebagainya. Okey, saya nak tanya tentang dia punya pengumpulan data borang tembuas semi berstruktur menggunakan skala Likert. Ini something yang sangat popular untuk literasi. Saya punya kajian pun saya buat test mudah. Dia dalam bentuk ujian. Dia kata tadi one by one kan, something good, one by one. Lepas tu kita temu bual. Dia sebenarnya dalam bentuk ujian standard. Maksudnya standard tu maksudnya proses dia sama, caranya dia sama, instrumennya sama, keadaannya sama. Itu standard. Tapi ujian ni tak semestinya yang bentuk exam dan sebagainya, boleh buat dalam tembual berstruktur. Dia ingat balik dan sebagainya. Okey, ini cuma saya nak tanyalah kepada pembentang, sebab saya take note juga tentang dia punya instrumen. Instrumennya ialah dia ada kepilkan tak senarai soalan temu bual dia? Berapa soalan? Ada, doktor. Baguslah. Yang ditulis dalam artikel ni ada 5 tak silap saya. 5 soalan. 5 soalan betul. So macam mana kamu boleh kaitkan dengan pengetahuan cetakan dengan soal item-item dia tu tentang apa? Dia mengingat apa? Ya, dia mengingat. Yang pertama sekali dia tanya nama buku. Okey. Cerita apa yang dibacakan. Tajuk buku. Ya, tajuk buku. Lagi? Okey, yang kedua dia tanya tentang karakter apa yang dalam buku. Okey, watak lagi. Okey, kemudian dia tanya yang ketiga, apa yang berlaku dalam cerita tersebut. Okey. Event in the story. Okey. Lepas tu yang keempat ialah apakah ciri-ciri watak utama dalam cerita tu. Okey. Okey, kemudian yang akhir sekali dia tanya cerita tu sebenarnya tentang apa. Alright. Good. Okey. So itu bila saya tengok item-item tu semua berkaitan dengan pengetahuan cetakan. So artikel kamu ni sesuai lah dengan tajuk kumpulan kamu. Nanti saya akan ulas minggu depan lah tentang pengetahuan cetakan. Cuma poinnya saya nampak something new, bagus, interesting kan, buat temu bual individu dapat data, poin-poin. Tengok. Tak terfikir boleh ke buat macam ni? Boleh. Soalan dah ada dah, boleh modify. Temu bual berstruktur. Walaupun temu bual tapi datanya dalam bentuk kuantitatif, dalam bentuk nombor, poin-poin ni. Jangan kata temu bual naratif je. Okey, kenapa ni data main with me you test? Saya nampak sebab dia punya sampel 10 orang. Dia bukan data yang parametrik, tak ada taburan normal, itu kemudian lah. Dia memang ada banyak jenis analisis. Okey, next. Dan saya tengok dia punya ini dapatan kajian kamu pun jelas semua signifikan 0.016.
Dia tak 0.05 ke atas. Okay, next lagi semua jenis buku saya nampak picture buku semua tinggi. Rumusan next. So rumusannya memang macam tu lah. Macam kalau saya tengok pengalaman saya sendiri dengan anak saya 2 tahun dengan umur 4 tahun, memang mereka lagi minat dengan buku sebenar berbanding e-book. E-book ada juga. Bila saya tanya nak baca buku apa semua, e-book tu tak berapa excited lah. Buku kan just scroll macam tu kan. Tapi bila dia dapat buku, lebih-lagi ini baru buku bergambar. Macam tadi ada cadangan kajian kan, mungkin buku cerita bergambar, buku kanak-kanak pun banyak jenis kan. Buku pop-up, buku apa lagi, buku yang berbunyi, buku ni yang banyak lagi punya sound dan sebagainya. Okey, instrumen dah. Okey. Dan saya tertarik tadi dengan soalan Umuhani dia pesakan tadi tentang pengetahuan cetakan tu. Okey, adalah tadi kaitannya apa semua, tapi saya akan ulas balik pada minggu depan. Soalan Cikgu Huzaini tentang betul persoalannya tu. Bila buat eksperimen, saya nak bagi warning yang nak buat eksperimen paling susah nak buat. Sebab apa? Eksperimen kita kena pastikan betul-betul kesan kita punya intervensi tu ialah sepenuhnya betul-betul ialah daripada kesan daripada aktiviti ataupun intervensi yang dijalankan, bukan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. So faktor-faktor lain tu kita kena kawal. Itu yang punya masalah, punya susah. Bukan kata buat eksperimen, buat pretest, buat pelaksanaan aktiviti, lepas tu post test, settle. Bukan. Orang akan argue, macam mana kamu kontrol ni? Macam mana kamu kontrol ni? Mungkin buku ni sebab ni, bukan sebab buku, sebab pendidik. Betul tadi jawapan soalan Cikgu Zain. Banyak orang argue. Sebab banyak faktor yang boleh menjadi kesan. Mungkin kesan ingatan, mungkin kesan faktor lain. Mungkin budak dah ada pendedahan lain di luar. Itu contoh. Bukan saya nak ulas tentang artikel ni, tapi untuk eksperimen siapa nak buat memang susah. Sebab kita panggil ni sebagai ancaman luaran. Tadi Cikgu Zaini kata apa, pengganggu ke apa, dia ada istilahnya, ancaman luar yang kita perlu kawal. Kalau tak boleh kawal, habis dia akan mengganggu kita punya intervention. Satu paling penting dalam eksperimen ni ialah kita punya pemantauan ataupun pelaksanaan intervensi. Bukan setakat pelaksanaan, tapi kawalan ancaman-ancaman luar dari segi faktor umum, faktor latar belakang guru dan sebagainya. Sebab tu banyak research kata, saya nak tanya untuk pembentan ni, untuk kedua-dua kumpulan ni, siapa yang jalankan? Cikgu yang sama ke ataupun cikgu yang berlainan? Pengkaji yang sama. Pengkajian sama. Kalau pengkajian sama, okey, baguslah. Maksudnya faktor pendidik tu bukan sebagai faktor ancaman, sebab dia sendiri dan dia tahu apa dia nak buat untuk eksperimen dan dia tahu apa dia buat untuk kawalan. So dia boleh kawal benda tu sebab dia seorang. Tapi kalau berbeza guru, mungkin seorang tu backgroundnya lain, pengalamannya lain, pelaksanaannya pun lain. Kalau macam ni okey lah. So dia nak kawal benda tu, dia buat sendiri untuk eksperimen, dia buat sendiri juga untuk kawalan, supaya tak ada bias. Dia tahu mungkin pelaksanaan untuk kawalan dengan rawatan tadi. Okey, yang lain-lain tak ada apa kot. Yang penulisan sintesis pun jelas. Kemudian akhir sekali ada apa, penulisan reflektif. Okey, ada kaitkan dan sebagainya. Poinnya saya nak rumuskan, walaupun peredaran zaman generasi teknologi, tapi bagi saya awal kanak-kanak, the most important is you must have concrete material aids yang betul-betul maujud dan yang sebenar untuk bantu kanak-kanak punya pembelajaran. Termasuklah juga dengan buku cerita. Buku cerita bukan setakat dia boleh baca, kita nak banyak kenakan konsep cetakan. Apa dia konsep cetakan? To be continue. Saya akan jelaskan pada minggu depan, yang hanya boleh diperoleh sepenuhnya melalui buku cerita. Alright, saya rasa itu sahaja daripada saya, dan tanya kepada pembentang artikel yang sangat menarik. Dan saya terkejut sebab kamu dapat artikel yang baru daripada Turki. Saya perasan Turki ni untuk early childhood, tahun ni saya nampak dia macam naik dia punya mendadak, dia punya research daripada Turki. Saya heran, Turki tentang early childhood. Wow, saya kata memang banyak sekarang ni. Saya pun ada jaga jurnal di NCDASI dan sebagainya. Saya banyak dapat penerima artikel awal kanak-kanak dari Turki. Saya pun terkejut, Turki tahun-tahun sebelum saya tak nampak.
So something interesting tentang kenapa why Turki sekarang ni nak develop early childhood. Bayangkan negara Turki pun sekarang kan dah stabil pemimpin dia apa semua, tapi dia fokus juga. Bila saya tengok artikel banyak pula dari Turki ni bila PKK. Sebelum ni kalau saya tengok dari Jepun, Finland, daripada barat apa semua. Tapi alhamdulillah lah, tengok negara-negara Turki pun dah mula memfokuskan pada early childhood. Okay, that's all for today. Ada apa-apa lagi sebelum kita tangguhkan kelas? InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Siti Soleha, mana kamu punya tak email lagi? Kamu punya PowerPoint dengan artikel Siti Soleha Group, jangan gelak-gelak kat situ. Cikgu Zaini, kamu punya grup tak bagi lagi. Tengok grup ni dia bagi awal-awal. Alinya tak datang di WhatsApp saya personal. Terlupa apa yang kamu ingat. Okey lah, nanti hantar Grup lain pun sama. Dan ada tadi bukti Google Meet 3 kali pertemuan, taste good lah, alhamdulillah. So far so good. Alright, itu sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teruskan perjuangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Ya. Terima kasih doktor. Terima kasih kepada yang bagi respon dan pembentang. Good job. Terima kasih doktor. Alright, assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Thank you doktor. Kumpulan ketiga minggu depan. Cetak persekitaran ya, jangan lupa. Tak tahulah siapa orangnya ya. Cikgu Hasni ya? Bukan. Saya akan Cikgu Hasni. Alright, ada tadi. Saya tak sempat semak, ada seorang dalam ni. Nanti saya semak lah, tak sempat lah. Nanti saya respon dalam private message my guru. Siapa? Siapa Eva ya? Eva. Alright. Okay, assalamualaikum. Saya leave dulu ya. Okay.